Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tambim bil khair. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, insya-Allah pada hari ini kita dapat lagi meneruskan kuliah tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim sebagai satu usaha kita bagi memahami kalam Allah yang Allah turunkan daripada langit untuk menjadi petunjuk bagi kita penduduk bumi. Pada kuliah yang lepas, alhamdulillah kita dah sampai sehingga ayat yang ketiga surah At-Talaq. So pada hari ini insya-Allah kita sambung bermula ayat keempat sehinggalah nanti ayat-ayat seterusnya insya-Allah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. Yang bermaksud, dan perempuan-perempuan dari kalangan kamu yang putus asa dari kedatangan haid, jika kamu menaruh syak tentang tempoh iddah mereka, maka iddahnya ialah 3 bulan. Dan demikian juga iddah perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan mengandung, tempoh iddahnya ialah hingga mereka melahirkan anak yang dikandungnya. Dan ingatlah, sesiapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah memudahkan baginya segala urusannya. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Pada ayat sebelum ni Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita tentang wanita yang ditalak dan bila masa terbaik untuk mentalak isteri. Maka pada ayat 4 ni Allah Ta'ala menjelaskan tentang pelbagai iddah. Yang pertama kata Allah Ta'ala, Wallahi ya'isna minal mahidhi min nisaikum, dan perempuan-perempuan yang telah berputus asa dari haid dari kalangan isteri-isteri kamu. Maksudnya ialah ini wanita-wanita atau isteri yang telah putus haid. Selalunya wanita apabila dia berusia, maka darah haid yang biasa keluar sekali sebulan akan terhenti. Dia akan memasuki masa menopause, ya. So seandainya berlaku perceraian terhadap seorang isteri atau seorang perempuan yang telah putus haid, dan selepas ditalak oleh suami dia tidak merujuknya,
maka masa iddahnya kata Allah Ta'ala, fa inna iddataha 3 ashhur. Masa iddahnya ialah selama 3 bulan. Maka hitungan dia adalah bulan. Kalau wanita yang ditalak oleh suaminya masih dalam keadaan haid atau belum putus haidnya, maka iddahnya ialah 3 quru'. Masa iddah dia ialah selama 3 kali suci. Oleh kerana itulah digalakkan suami mentalak isteri dia dalam keadaan suci dan belum digauli, sehinggakan selepas dia talak langsung terhitung masa iddah. Ya, sekali suci, kemudian nanti suci lagi sekali, suci, haid, maka selesailah masa iddah. Itu untuk wanita yang ditalak oleh suaminya dan dia masih lagi haid, belum putus haid. Yang Allah Ta'ala sebut pada ayat 4 ni adalah isteri yang ditalak oleh suami dia sedangkan dia telah pun putus haid, kerana mungkin telah memasuki usia yang agak menua, ya, atau mungkin disebabkan perkara tertentu tiba-tiba haid dia putus, maka masa iddah dia ialah 3 ashhur. Masa iddah dia ialah fa'iddatuhunna 3 ashhur. Masa iddah mereka adalah selama 3 bulan, dihitung berdasarkan bulan. Maka bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, maka selesailah masa iddah itu. Kemudian kata Allah Ta'ala, wallahi lam yahid. Demikian juga iddah wanita-wanita yang ditalak oleh suaminya yang tidak haid sama sekali. Kenapa tidak haid? Imma as-sighar, kerana mungkin masih kanak-kanak. Sebab boleh tak kanak-kanak perempuan berkahwin? Jawapannya boleh kalau dari sisi hukum Islam. Ya, maka zaman dahulu ada kanak-kanak yang telah berkahwin, cuma mereka belum duduk bersama. Seandainya yang ditalak ni perempuan yang masih belum haid, maka masa iddah dia juga adalah 3 bulan. Ataupun ada wanita yang telah memasuki usia dewasa. Dia dah dewasa, katalah umur dah 20 lebih, namun lam ya'tihinna haid bil kulliyah, dia tak ada haid sama sekali. Ya, ada perempuan-perempuan tertentu mungkin sebagai penyakit atau mungkin ada kelainan, dia memang tak haid langsung. So sekiranya suami dia mentalak dia, maka masa iddah dia ialah 3 ashhur, selama 3 bulan dihitung sejak daripada ditalak oleh suami dia. Maka apabila masa iddah selama 3 bulan ini telah berakhir, maka suami tidak lagi berhak untuk rujuk dengannya. Baik, kemudian Allah Ta'ala menjelaskan lagi, wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'na hamlahun. Dan perempuan-perempuan yang hamil, yang tengah mengandung, ya, seorang suami tidak digalakkan menceraikan isteri dia semasa mengandung. Tetapi sekiranya seorang suami mentalak isteri dia dalam keadaan mengandung, talak itu tetaplah jatuh. So masa iddah wanita yang ditalak suami dia dalam keadaan mengandung ialah ayyadha'na hamlahun, ya, sehingga dia melahirkan, sehingga anak yang dikandung itu dia lahirkan. Maka ini tidak dihadkan kepada bulan atau tidak dihadkan kepada masa haid ataupun masa suci, tetapi sehinggalah ia melahirkan. Sekiranya ditalak oleh suami dia, isteri dia ni masih bulan kedua daripada kehamilan, maka dia dalam masa iddah sehinggalah melahirkan. Seandainya dia melahirkan 9 bulan, maknanya 7 bulan masa iddah dia. Ya. Begitu juga sekiranya seorang suami mentalak isteri dia dalam keadaan mengandung sudah 8 bulan contoh, dan pada bulan yang ke-9 melahirkan, maknanya masa iddah dia lebih kurang 1 bulan sahaja.
So iddah bagi wanita yang hamil yang ditalak oleh suami dia tidak mengikut kepada masa suci ataupun haid ataupun bulan, tetapi ayyadha'na hamlahun, sampailah perempuan itu melahirkan anaknya. Melahirkan anaknya dekat sini jami' ma fi butudihin, semua yang ada dalam perut dia. Kalau misalnya anak tu satu, lahirlah. Kalau misalnya anak tu dua atau tiga, maka sehingga lahir semua, barulah berakhir masa iddahnya. So itulah iddah yang ada dalam Islam. Kemudian ada lagi satu adalah iddah kematian. Ya, iddah kematian seorang isteri yang meninggal suami dia, maka masa iddah dia ialah selama 4 bulan 10 hari. Kenapa tidak disebutkan dalam surah At-Talaq ni? Kerana apa yang Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Talaq ni, ini berbicara tentang suami yang mentalak isteri dia. Maka kemungkinan suami mentalak isterinya adalah dalam keadaan masih haid, atau telah putus haid, atau tidak haid sama sekali, atau dalam keadaan mengandung. Ya, walaupun kematian itu juga bahagian daripada talak, perceraian, ya, secara automatically. Maka kita dengan pasangan kita tu pasti akan berpisah. Ada berpisah hidup dan ada berpisah kerana mati. Tetapi yang pasti semua kita pasti akan berpisah. Moga-moga hanya dipisahkan oleh maut sahaja. Baik, kemudian pada hujung ayat ni Allah Ta'ala sebut, wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, Allah menjadikan baginya daripada urusannya menjadi mudah. Kalau kita memperhatikan ayat-ayat tentang talak yang Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Talaq ni, di hujung ayat-ayat talak itu sentiasa Allah Ta'ala sertakan perintah untuk takwa. Ini menunjukkan bagi kita bahawa perceraian itu mestilah dilakukan atas dasar takwa kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala sentiasa mengingatkan supaya bertakwa kerana sangat besar kemungkinan orang yang sedang dalam proses perceraian tidak menjalankan perceraian itu dengan takwa kepada Allah. Yang ketiga, ini menjadi khabar gembira. Perceraian itu biasanya menyakitkan. Perceraian itu biasanya menyempitkan, menyukarkan bagi orang. Tetapi Allah Ta'ala menyampaikan khabar gembira, sesiapa yang menjalankan itu atas dasar takwa dia kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan mudahkan urusan dia. Maka jangan terlalu bimbang untuk meneruskan kehidupan kerana telah ditakdirkan untuk bercerai. Sekiranya itu dilakukan atas dasar takwa kepada Allah dan dijalankan sebagaimana hukum hakam yang telah ditetapkan Allah Ta'ala, maka insya-Allah kehidupan tidak akan menjadi sukar. Kehidupan malah akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala dengan sebab bertakwa kepada Allah. Ayat ini juga boleh kita fahami secara am bahawa salah satu daripada keutamaan bertakwa kepada Allah ialah Allah mudahkan segala urusan kita. Yang dapat memudahkan urusan kita tu hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Dan wasilah untuk kita mendapatkan kemudahan itu ialah bertakwa kepada Allah. Maka semakin berat kita menghadapi cubaan, semakin berat kita menghadapi dugaan hidup, maka tingkatkanlah takwa kita kepada Allah. InsyaAllah dengan itu Allah Ta'ala akan mudahkan dugaan ujian hidup yang sedang kita hadapi. Jangan sampai dugaan datang, ujian datang, takwa kita semakin berkurangan. Maka saat itulah kita merasakan dua bebanan yang sangat berat. Ayat ini juga mengisyaratkan kepada kita bahawa kemudahan dan kesulitan hidup itu amat ditentukan takwa kita kepada Allah Ta'ala. Maka orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka juga biasa dihadapkan dengan
perkara-perkara besar dalam hidup mereka. Mereka juga biasa menghadapi dugaan-dugaan berat dalam hidup mereka. Tetapi Allah Ta'ala sentiasa beri kemudahan bagi mereka sehingga akan dapat melalui itu dengan cara yang mudah. Inilah keutamaan daripada bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian kita teruskan pada ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra." Peraturan-peraturan yang demikian adalah hukum hakam Allah yang diturunkan dan diterangkannya kepada kamu. Dan ingatlah, sesiapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah menghapuskan kesalahan-kesalahannya dan akan membesarkan pahalanya. Baik, zalika, yang demikian. Yang demikian apa? Al-hukmul ladzi bayyanahu ta'ala lakum. Hukum hakam yang telah Allah jelaskan kepada kita sebelum ni. Itu adalah amrullahi anzalahu ilaikum. Itu merupakan perintah Allah Ta'ala yang Allah turunkan kepada kamu. Peringatan Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita. Ketetapan yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita. Maka jalankanlah itu. Lakukanlah sebagaimana yang Allah Ta'ala perintahkan. Pada hujung ayat ni, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan lagi bahawa wa man yattaqillah, ay wa man yattaqillah bimtithali awamirihi wa jitinabin nawahihi. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah Allah serta meninggalkan tegahan-tegahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yukaffir anhu sayyi'atih, maka Allah Ta'ala akan menghapuskan kesalahan-kesalahan alladhi irtakabaha, yang telah dia perbuat. Ya, ternyata bertakwa kepada Allah dengan melakukan perintah-perintah Allah serta meninggalkan tegahan-tegahan Allah Ta'ala dapat menjadi sebab Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa yang kita perbuat. Sebab itulah setiap kali kita melakukan amal-amal kebajikan, kita bertakwa kepada Allah, kita sembahyang, kita puasa, kita buat zakat, kita buat infak, kita buat wakaf, ya, dan pelbagai ketaatan-ketaatan yang lain, secara automatically Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa yang kita perbuat. Ya, Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa yang kita lakukan. Sebab itulah Nabi SAW mengumpamakan solat itu seperti kita mandi 5 kali sehari semalam. Kalau kita mandi 5 kali sehari semalam, maka tubuh badan kita ni akan bersih. Demikian jugalah solat, dia menghapuskan dosa-dosa yang kita perbuat, seperti mana kita mandi 5 kali sehari semalam, akhirnya kita jadi bersih. Begitu jugalah dengan puasa. Maka Nabi SAW sebut dalam hadis bahawa sesiapa yang berpuasa atas dasar iman dan takwa dia kepada Allah Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa dia yang telah lalu. Selain Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosanya, wa yu'zim lahu ajra, ay wa yu'ti ajran 'aziman fil akhirah. Allah Ta'ala akan kurniakan ganjaran yang sangat besar dekat akhirat nanti. Ya. Bahkan ganjaran yang Allah Ta'ala beri kepada orang-orang yang bertakwa tu melebihi daripada ketakwaan yang mereka lakukan, melebihi daripada ketaatan yang mereka lakukan. Maka setiap satu amal kebajikan yang kita buat, Allah Ta'ala akan beri ganjaran minimum 10. Ya, minimum 10 Allah Ta'ala bagi. Tidak pernah Allah Ta'ala beri ganjaran kebaikan kita dengan satu. Ya, kita buat satu amal kebajikan, kita melakukan satu ketaatan, minima Allah Ta'ala beri ganjaran 10, bahkan lebih daripada itu hingga kepada 700 kali ganda. Wa yu'zim lahu ajra, dan ganjaran terbesar itu wa huwa dukhulul jannah wal husulu 'ala an-na'im, iaitulah masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala dan mendapatkan pelbagai kenikmatan-kenikmatan yang Allah Ta'ala sediakan di dalam
syurga Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaan daripada bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu saja kuliah kita pada hari ini. Moga-moga bermanfaat bagi kita semua. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.